Bertemu kembali perentasan berita edisi 1484 bersama saya Zawadi Yusof, antara 4 paparan utama. Terpaling berjuang yang munafik. Mereka tidak pernah peduli. Usah dipedulikan sang bacol. Bila si jantan berkokok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibarat tepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Demikian perumpamaan yang sangat tepat untuk diberikan kepada Perikatan Nasional yang tidak pernah kering bibir memfitnah dan mentohmah kerajaan. Sedangkan apa yang diperkatakan itu dilakukan oleh rakan sebantal. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil berkata parti itu tidak pernah menjadi ahli Liberal International dan pertubuhan berkenaan yang berpangkalan di London seperti yang dihebohkan. Malah logo PKR daripada laman sesawang itu telah dikeluarkan. Semalam saya dah umumkan bahawa PKR bukan ahli dalam Liberal International dan saya telah berhubung dengan pihak LI. Jadi saya akan minta kawan-kawan terutama peguam untuk mengambil kira tomahan dan fitnah jahat yang dibuat oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba mengaitkan PKR dengan LI dengan niat yang jahat. Kita akan teliti sekiranya ada keperluan, kita akan ambil tindakan perundangan, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program pemerkasaan OKU Celik Digital semalam. Semakan terkini di laman sesawang organisasi itu mendapati nama dan logo PKR yang sebelum ini tersenarai bersama beberapa parti atau pertubuhan lain bagi negara-negara Asia sudah tiada. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, berdasarkan maklum balas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat lebih 200 konten berkaitan Liberal International yang cuba menyerang PKR serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi memang ada tingkah laku yang terselaras dan ini adalah serangan politik. Penting untuk saya jelaskan secara fakta bahawa PKR bukan ahli Liberal International. Jadi hentikanlah tomahan dan fitnah yang cuba dilemparkan, katanya. Yang pasti Perikatan Nasional perlu memberi penjelasan segera mengenai kedudukan salah satu parti komponen mereka, gerakan yang tersenarai sebagai ahli Liberal International atau LI. Menurut Timbalan Ketua Penerangan Keadilan Rafiz Rakimin, gerakan tidak pernah membuat sebarang penafian keanggotaan LI sejak nama dan logo parti tersebut tular di media sosial beberapa hari lalu. Saya mengambil maklum isu tular di media sosial berkait sebuah badan bebas iaitu Liberal International Observer. Badan ini menyatakan solidariti dan sokongan terhadap Israel. Namun saya dapati salah satu parti komponen Perikatan Nasional gerakan juga berada dalam senarai. Malah sehingga kini tidak ada pihak menafikannya. Malah parti ini terus kekal bersama badan berkenaan yang jelas menyokong kekejaman yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestin. Katanya dalam satu kenyataan. Lebih malang, kata Razif, parti paling terkehadapan memperjuangkan Islam dalam PN, PAS, tidak pula mengeluarkan sebarang kenyataan menegur sikap rakan sebantal mereka gerakan. Begitu juga Bersatu, katanya, yang tidak berkata apa-apa berkenaan tindakan gerakan itu. Menurut beliau, sekiranya PAS dan Bersatu tidak berani menegur gerakan yang di dalam satu gabungan, maka usahlah berdegar-degar untuk melawan Israel yang beribu kilometer jauhnya dan didukung kuasa besar dunia. Nampaknya usaha mereka selama ini yang cuba menjadi terpaling berjuang untuk rakyat Palestin hanya untuk meraih sokongan kerana jelas dengan parti sekecil gerakan pun mereka gagal untuk bertindak, katanya lagi. Sebelum ini nama gerakan digandingkan dengan Parti Keadilan yang turut disenaraikan dalam laman web LI. Namun Keadilan berani membuat penafian dan tegas membantah kerana tidak pernah menjadi anggota LI dan nama serta logo parti berkenaan telah diturunkan. Bagaimanapun nama dan logo parti gerakan masih tertera di laman web pertubuhan yang berpangkalan di London itu. Jadi apa
yang PN hendak katakan. Jangan hanya tahu menuding jari dan bermulut celupa untuk membina persepsi. Pengerusi PN Tan Sri Mahyadi Mat Yassin dan timbalannya Tan Sri Abdul Hadi Awang dilihat terus membisu seolah-olah mereka takut untuk menegur abang besar mereka itu. Bimbang hilang sokongan agaknya. Gerakan pula sepatutnya berani menafikan perkara ini dan secara tegas meminta pihak Liberal International mengeluarkan parti itu dari senarai jika mereka benar-benar tidak terlibat. Namun apa yang berlaku? Mereka memilih untuk kekal. Persoalannya, mana pergi suara berdegar-degar Mahyadin? Mana pergi dalil Qat'i Hadi Awang tentang isu ini? Selama ini bukan main enak mulutnya, sibuk menuduh orang lain komunis, liberal dan ejen Israel. Namun apabila terkena kepada rakan cium mulut mereka, diam 1000 bahasa. Kemunafikan apakah ini? Dalam satu kenyataan, Kerajaan Negeri Kelantan sedia bertemu Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC bagi membincangkan mengenai isu pengubahsuaian kawasan sensitif alam sekitar atau KSAS di negeri itu. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, Kerajaan Negeri mengharapkan agar isu pengubahsuaian KSAS dapat dijelaskan kepada semua pihak. Katanya ada yang beranggapan seolah-olah perkara itu sudah berlaku sedangkan ia masih di peringkat kajian. Sebelum ini kita sudah memberikan maklumat terperinci secara berdokumen bagi menjelaskannya dan saya rasa maklumat yang diberikan itu sudah mencukupi. Bagaimanapun saya nampak ada silap faham. Kita bukan membatalkan hutan simpan dan hutan kekal. Itu tidak benar dan perlu bezakan antara hutan simpan dan juga hutan kekal, katanya. Terdahulu media melaporkan NRECC akan mengadakan mesyuarat bersama pihak berkepentingan dalam tempoh 2 minggu lagi untuk membincangkan dan meneliti secara menyeluruh mengenai cadangan pengubahsuaian KSAS di Kelantan. Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad berkata mesyuarat yang dijadualkan diadakan di Putrajaya itu membabitkan Jabatan Perhutanan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Perhilitan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia, Taman Negara dan Penasihat Undang-Undang yang ada di NRECC serta Kerajaan Negeri Kelantan. Semalam Kerajaan Negeri Kelantan diberi amaran bakal berdepan banjir lebih teruk berbanding pada tahun 2014 jika cadangan pengubahsuaian pemeliharaan dan pembangunan kawasan sensitif alam sekitar yang membabitkan 514,868 hektar diteruskan. Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa Hafizuddin Nasaruddin berkata situasi itu akan berlaku apabila hutan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan air sudah dibuka secara besar-besaran seperti yang dicadangkan. Hafizuddin menjangkakan lembangan Sungai Kelantan termasuk Pasir Mas, Kota Baru, Kuala Krai akan terjejas dengan keputusan itu. Pengubahsuaian KSAS akan memberi ruang kepada kerajaan negeri meluluskan banyak lagi aktiviti pembangunan tidak mampan seperti pembalakan pembukaan ladang dalam kawasan hutan simpan. Apabila berlaku hujan lebat terutama Kelantan yang saban tahun berlaku banjir, maka air hujan berkenaan terus masuk ke sungai dengan membawa lumpur memandangkan pembukaan hutan secara besar-besaran dilakukan. Daerah yang berada di sepanjang lembangan Sungai Kelantan akan menerima padah dan tidak mustahil banjir di Kelantan akan lebih teruk berbanding 2014 sekiranya cadangan itu diteruskan, katanya di petik media. Dalam pada itu, Hafizuddin turut melahirkan rasa bimbang langkah tersebut akan memusnahkan habitat hidupan liar selain perkampungan penduduk terutama di Hulu Kelantan. Ia juga tegasnya akan membawa pelbagai masalah membabitkan sektor makanan, keselamatan dan bekalan air. Dalam masa yang sama, masyarakat orang asli Kelantan membantah tindakan kerajaan negeri yang mahu melaksanakan cadangan perubahan pengubahsuaian KSAS yang melibatkan lokasi seluas 514,898 hektar itu. Pengerusi Jaringan Kampung Orang Asli Kelantan JKOAK Mustafa Alung berkata sekiranya cadangan itu dilaksanakan, mereka akan menerima padah dalam jangka masa panjang. Paling membimbangkan pihak kami adalah hutan yang menjadi habitat hidupan liar akan menjadi semakin kecil. Situasi itu boleh menyebabkan kami berdepan konflik antara manusia dan hidupan liar sebagaimana yang telah berlaku di Kampung Sawu, Pos Bihai dan Pos Pasik apabila orang asli
dibaham harimau, katanya di petik media. Tahukah anda, sekiranya pelan KSAS diubah penempatan orang asli di tanah tinggi Lojing akan terancam dengan aktiviti penerokaan hutan untuk tujuan komersial. Katanya penerokaan tanah berskala besar ketika ini telah memberi kesan kepada kelangsungan hidup orang asli di kawasan berkenaan. Apabila berlakunya penerokaan hutan secara tidak terkawal, akan memberi kesan termasuklah masalah bencana seperti tanah runtuh, hakisan tanah, pencemaran sungai dan ancaman kepada hidupan liar pada masa akan datang. Orang asli akan kehilangan hak tanah adat, tetapi juga masalah sosial dan ancaman kepada budaya cara hidup mereka. Malah jika dilihat keadaan sekarang pun, sudah berapa ramai penduduk orang asli yang meninggal dunia akibat dibaham harimau. Berapa ramai pula penduduk kerugian akibat tanaman mereka dimusnahkan oleh gajah. Adakah kerajaan negeri Kelantan yang kononnya mewarisi kepimpinan ulama di bumi Serambi Mekah itu akan mendengar keluhan rakyat seperti ini? Jawapannya ada pada rakyat negeri Kelantan. Air keruh pekat melikat bakal menjadi lumpur yang akan menjadi minuman mereka. Hakisan tanah dan ancaman hidupan liar bakal menjadi fenomena yang semakin menakutkan. Adakah mereka peduli tentang semua itu? Jangan hukum saya pro-Israel kerana membuat keputusan untuk hadir persidangan APEC. Demikian penegasan yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memutuskan untuk menghadiri Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2023 di San Francisco, Amerika Syarikat yang bermula hujung minggu ini ketika terdapat desakan untuk beliau tidak menyertainya. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata keputusan untuk menyertai persidangan itu adalah bagi menjaga kepentingan negara dari pelbagai sudut hubungan diplomatik, keselamatan dan ekonomi serta menegaskan bahawa beliau tidak berganjak dalam mempertahankan keadilan dan perjuangan rakyat Palestin. Menyedari keputusan itu pasti tidak menyenangkan semua pihak. Namun Anwar berharap beliau tidak dihukum sebagai pro-Israel kerana hadir ke persidangan berkenaan yang difahamkan setakat ini akan dihadiri semua negara Asia atas jemputan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Saya sebagai Perdana Menteri perlu jaga kepentingan negara ini, nak jaga keselamatan, ekonomi dan kesenangannya. Katanya yang mengakui wujud desakan agar beliau tidak menyertai APEC 2023. Untuk makluman penonton, APEC merupakan forum ekonomi serantau yang ditubuhkan pada 1989 untuk memanfaatkan saling kebergantungan yang semakin meningkat di Asia Pasifik dan pada tahun ini ia akan berlangsung di San Francisco dari 11 hingga 17 November ini. Kesemua 21 ekonomi negara anggota APEC menyumbang hampir 40% daripada populasi global, hampir 50% daripada perdagangan global dan lebih daripada 60% ekspor barangan Amerika Syarikat. Anggota APEC terdiri daripada Australia, Brunei, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Anwar berkata keutamaan Malaysia untuk Palestin adalah keamanan serta bantuan kemanusiaan bagi membantu kehidupan rakyat negara itu yang terjejas. Perdana Menteri seterusnya menyarankan kepada mereka yang prihatin agar berusaha menambah kutipan tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang kini berjumlah 100 juta ringgit dan kerajaan akan pastikan kiriman sumbangan itu sampai kepada penduduk Palestin di Gaza menerusi badan yang boleh dipercayai. Tabung AAKRP itu yang diselia Kementerian Luar diwujudkan susulan konflik keganasan dan pertempuran di semenanjung Gaza yang menjejaskan kehidupan penduduk Palestin di kawasan berkenaan. Sementara itu, Anwar turut meminta semua pihak dalam negara untuk tidak mempolitikkan isu Palestin Israel. Saya lihat kadang-kadang polemik parti dan golongan ekstrim agak melampau. Sudahlah, dalam isu Gaza ini kita berpakatlah bersama. Orang dibunuh, anak-anak kecil mati. Fikirlah bersama bagaimana nak membantu, katanya. Pertempuran terkini di Palestin yang melibatkan Hamas, pihak berkuasa di Gaza dan rejim Israel sejak 7 Oktober telah mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa. Tahniah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami sebagai rakyat menghormati pendirian Malaysia yang terus mengutamakan hubungan diplomatik dan keamanan sejagat. Pada masa yang sama, kita tidak berganjak dan mempertahankan keadilan dan sokongan perjuangan hak rakyat Palestin. Selamat maju jaya membawa Malaysia lebih gemilang di landasan kemajuan di peringkat antarabangsa dan terus menjaga hak keinsanan global.
teruskan berjuang. Negara memerlukan pemimpin seberani PMX untuk bersuara dan bertindak. Pedulikan suara mereka yang pengecut dan bacul. Hanya kecohnya bukan kepalang, namun bila berada di gelanggang bersembunyi di celah kelangkang. Islamofobia dapat diartikan sebagai ketakutan terhadap agama Islam, penganut atau apa yang berkaitan dengannya. Demikian penegasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mukhtar dalam menyangkal tiadanya takbir dan bacaan kunut nazilah ketika sambutan Minggu Solidariti Palestin di sekolah adalah satu bentuk Islamofobia. Sebaliknya, Naim berkata definisi Islamofobia adalah salah tanggapan terhadap Islam oleh orang bukan Islam. Persoalan larangan takbir dan sebagainya bukanlah disebabkan Islamofobia, tetapi lebih kepada salah faham berkenaan kebersamaan dan solidariti rakyat Malaysia terhadap isu yang berlaku di peringkat global. Katanya ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2024 di peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat semalam. Terdahulu minggu lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menggesa semua pihak agar memberikan ruang kepada sekolah untuk melaksanakan Minggu Solidariti Palestin. Berkenaan takbir dan kunut nazilah, Fadlina berkata jangan susah hati kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah. Ada sebab mengapa ia berlangsung dalam suasana aktiviti yang dibenarkan dan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Naim berkata lagi, kerajaan akan terus menggiatkan usaha penerangan bagi menunjukkan Islam adalah agama berteraskan keamanan, kesepakatan dan menggalakkan keharmonian dalam kalangan rakyat sebagai bangsa, agama dan budaya. Bagaimanapun, Datuk Ahmad Marzuk Syari, Perikatan Nasional Pengkalan Cepa kemudian bangun mencelah dan mendakwa salah tanggapan itu juga ada dalam kalangan menteri dengan membangkitkan hantaran Nga Korming PH Teluk Intan di laman X. Marzuk merujuk hantaran Nga berkenaan imej murid memegang senjata mainan ketika program Solidariti Palestin yang mengundang perhatian sebelum ini dan berkata sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstremisme dan keganasan. Adakah Yang Berhormat Naim berusaha untuk fahamkan menteri-menteri kabinet dulu? Soal Marzuk. Larangan terhadap bacaan Peraturan Mesyuarat 36 sangkaan jahat dituduh terhadap seorang ahli. Apa yang disebutkan tadi oleh Pengkalan Cepa yang menduduh terang-terang ada masalah pahak kefahaman Teluk Intan berkenaan isu apa yang dia nak bangkitkan itu sebenarnya adalah satu sangkaan jahat yang tidak boleh dinafikan niat dia. Jadi saya mohon Timbalan Speaker buat satu ruling minta Pengkalan Cepa tarik balik apa yang disebut tadi. Pengkalan Cepa nak buat penjelasan kah? Saya merujuk kepada satu posting daripada Nga Komeng. Sekolah bukan tempat untuk konflik, pahaman ekstremisme dan keganasan. Sebaliknya itulah sifat sangkaan manusiawi. Jahat. Han tak faham apa yang dia cakap. Dan dirujuk kepada gambar satu posting daripada seorang pendakwa. Cukuplah. Seolah berpakaian. Ngaku saja sangkaan jahat. Apa yang disebutkan diputarbelikkan. Adalah ekstremisme. Sila tarik ini balik. salah Senang faham. saja. Orang-orang Palestin mereka berjuang benda ni salah. untuk apa membebaskan yang Pengkalan tanah Cepa air bawa mereka, tu sebenarnya berjuang untuk memesongkan kemerdekaan. Dewan, Bukan macam parti menaburkan komunis fitnah dan yang dalam sangkaan negara kita jahat sebagai terhadap tak, saya ada dengar penjelasan. Peraturan mesyuarat. You dengar penjelasan dulu. You bangkitkan. Ya, Dewan, saya tak setuju apa yang dia bawa. Dia teruskan tabur fitnah. Penjelasan dulu. Ni bukan hang. Penjelasan yang terus tabur fitnah itu tak mengaku salah. Itu bukan penjelasan. Apa cakap betul? Gunakan ruang untuk penjelasan untuk terus tabur fitnah. Dengan bagi penjelasan salah. dengar dulu. Tak habis penjelasan, tak habis lagi penjelasan. Pendan, sila duduk. Yang lain kenapa? Nak buat penjelasan juga? Lau kemudian mengarahkan Marzuk keluar Dewan setelah enggan menarik balik kenyataannya. Kononnya sebagai solidariti, seramai 15 ahli Parlimen PN bertindak keluar Dewan Rakyat selepas rakan mereka dihalau daripada sidang Parlimen. Mereka yang dihalau keluar dari Dewan Rakyat ialah Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Ahmad Marzuk Syari dan Ahli Parlimen Parit Buntar Muhammad Misbahul Munir Masduki. Yang terpaling hero, Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim berkata kononnya tindakan keluar Dewan itu sebagai tanda solidariti terhadap rakan mereka dan menjelaskan mereka akan kembali serta-merta untuk baki sesi semalam. Syahidan dengan nada sini sebaliknya
mendakwa kononnya ahli Parlimen PN merupakan satu-satunya penyokong setia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu kamilah penyokong setia PMX, kata penyokong Palestin anti-Israel. Tapi macam-macam ahli parlimen kerajaan buat, katanya. Kita minta ahli parlimen di sebelah sana termasuk ahli-ahli UMNO, kami yang nampak memperjuangkan kenyataan Perdana Menteri. Mereka ahli parlimen kerajaan berbelah bagi. Perdana Menteri kena cek balik puak-puak kata kawan-kawan dia itu. Menyokong ke tidak menyokong, kita tidak tahu, katanya lagi. Sedarkah kita kenapa persoalan takbir dan kunut nazilah ini menjadi hangat diperkatakan ketika ini? Jawapannya mudah. Ia kerana Perikatan Nasional yang dikenali sebagai penunggang agama yang sentiasa menggunakan naratif agama sempit dan kaum sudah kehilangan modal. Inilah masanya untuk mereka tunjuk hero. Kononnya mereka adalah pejuang agama sebenar yang kononnya bangkit bersuara demi Islam. Pelik sungguh. Kenapa Marzuq dan seangkatan dengannya tidak pula mempersoalkan tentang gerakan yang dikatakan tersenarai dalam Liberal International atau LI dan belum membuat sebarang penafian sehingga ke hari ini di Dewan Rakyat. Rasanya itu lebih berbaloi alang-alang jika hendak menyaksikan pertikaman lidah dan halau-menghalau. Namun sayang sekali ini tidak berlaku dan tidak akan berlaku. Kerana si jantan kuat berkokok namun ekornya bergelumang tahi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.